أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ورجال مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوص مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Sambungan kitab Kashful Ghaibiyah, muka surat 20. Bi'ulmi fiddarin amin. Katanya, maka yang pertama, dunia itu racun yang membunuhkan dan zahid itu ubatnya. Sambungan sebelum ini yaitu pada menyatakan tentang soal jawab segala anggota ketika mana manusia berada di alam barzakh. Sebab kita membicarakan dalam tajuk yang keempat, yaitu ahwal malakal maut, kaifa ya'khudhul arwah, iaitu bab keempat pada menyatakan keadaan malakal maut mengambil ruh-ruh manusia. Yang mana dinyatakan sebelum ini bagaimanakah malakal maut mencabut ruh manusia, dan juga diceritakan tentang bagaimana keadaan dalam alam barzakh. Sehinggalah dinyatakan beberapa riwayat hadis tentang bagaimana keadaan hari kiamat, dan juga haru-harunya yang dinakalkan oleh pengarang kitab ini, yaitu Syekh Zainal Abidin Muhammad Al-Fatani ataupun Tuan Minal. Yang mana sebelum ini diriwayatkan bahawasanya disebut sebelum ini tersebut dalam khabar bahawasanya 5 perkara racun yang membunuh dan 5 perkara yang lain itu adalah ubat atau penawarnya, iaitu huraian daripada tentang huru-hara kiamat ataupun azab selepas kematian. Maka yang pertama dinyatakan di sini adalah racun yang pertama itu adalah dunia, kata dia. Parah kita ni. Maka yang pertama racun itu adalah dunia. Jadi kalau kita bahaskan makna racun dunia itu, ya kita kata adillah ulama membahaskannya. Sebagaimana Nabi SAW juga mengumpamakan dunia itu dengan pelbagai perumpamaan. Satu ketika Nabi SAW berjalan dengan para sahabat di tempat perbuangan sampah. Berjalan pada tempat perbuangan sampah. Maka pada tempat pembuangan sampah itu ada bangkai.
Bagai kambing ke, bagai apa ke, bagai binatang lah. Maka Nabi bertanya kepada sahabat, ma hazihi? Ni apa ni? Nabi tanya, depan kita ni apa dia? Sahabat menjawab, hazihi jifatun ya Rasulullah. Hazihi jifah. Ini bangkai. Jifah ni bangkai. Maka Nabi jawab, hazad dunya. Nabi kata, hazad dunya. Inilah dunia. Jadi Nabi umpamakan dunia macam bangkai. Maka Nabi mengatakan, ad-dunya jifah. Dunia itu bangkai. Kemudian hadis itu orang yang mengerjanya umpama anjing. Nabi sebut begitu. Jadi apa maksud yang dikatakan dunia itu bangkai, dunia itu hina dan sebagainya, yang diumpamakan dengan pelbagai perumpamaan yang hina. Dan yang lebih jelas lagi, bagaimana Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj, dunia itu digambarkan ataupun dijelmakan dengan di antara dijelmakan sebagai seorang perempuan yang tua. Dunia itu diumpamakan seperti perempuan yang cantik dan sebagainya, dan Nabi tidak menoleh kepada dunia tersebut. Bahkan perumpamaan ini sentiasalah ulama memberikan makna apa maksud dia. Apa maksud ad-dunya jifatun, dunia ini bangkai dan sebagainya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW menceritakan bagaimanakah pandangan Allah terhadap dunia. Yang mana bagi kita, dunia ini adalah segala-galanya. Dunia inilah kebahagiaan kita. Dunia inilah kesempurnaan hidup kita dan sebagainya. Dalam satu hadis Nabi SAW, disebut bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat dunia ini walaupun senilai sayap nyamuk. Senilai sayap nyamuk. Bukan seekor nyamuk, sayap. Macam mana kita nak nilai sayap nyamuk tu? Tak ada siapa nak beli sayap nyamuk. Nyamuk seekor pun tak ada orang nak beli dah. Datang kesihatan 4,000 pun orang dah. Kan? Siapa nak beli? Rugi duit ada lagi kan. Jadi Nabi mengatakan bahawa dunia itu tidak ada nilai walaupun sekadar sayap nyamuk. Sekiranya ada nilai dunia ini walaupun sekadar sayap nyamuk, maka orang tak beriman, Allah Ta'ala tak bagi rezeki dia. Jadi maksud hakikat dunia itu sebegitu. Pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi mengumpamakan dunia yang lebih hina daripada itu, bangkai. Maka ulama sentiasa menghuraikan apakah maksud sebegitu, sehingga datanglah seorang ulama besar di Al-Azhar, Al-Imam Sya'rani radhiyallahu anhu. Imam Sya'rani di antara ulama besar di Azhar sana. Yang mana akhirnya Imam Sya'rani ini selepas dia menjadi seorang ulama yang besar, tiba-tiba ketika itu macam kita viral kan, masa tu mana viral guna pula. Mana kita heboh cerita tentang seorang yang soleh, seorang yang alim lagi soleh, tapi dia membaca pun tidak, menulis pun tidak. La yaqra' wa la yaktub. Dia tak reti membaca, dia tak reti menulis, tapi alim, tapi soleh. Mana cerita. Nama dia Sayyidi Ali Khawwas. Sayyidi Ali Khawwas nama dia. Orang kata, alim dia tu, tapi dia tak reti baca. Dia tak menulis. Jadi Imam Sya'rani dengar macam tu, tak peduli lah. Mana ada orang macam tu. Orang ni tertipu dan sebagainya. Copet pun nak. Maka dia tak peduli kan. Bila disebut alim tak pandai baca, tak tulis, maka dia tidak mengiktiraf lah, tidak pedulikan. Tapi lama kelamaan cerita tu sentiasa disebut sehingga satu hari terlintas hati tengok beliau bawa orang sebut pergilah sekali tengok. Maka Imam Sya'rani pun pergilah berziarah kepada Sayyidi Ali Khawwas. Pada ketika maka sebelum dia berziarah kepada Sayyidi Ali Khawwas, Al-Imam Sya'rani ulama besar,
Ulama kalau tanya soalan bukan macam kita tanya soalan. Lagi dalam soalannya. Maka dia menjadikan beberapa soalan. Tanya, dapat jawab ke tidak? Imam Syarani dengan alim bidang tafsir dia, alim bidang fiqh dia dan pelbagai bidang. Alim bidang hadis dan sebagainya. Dia dengan soalan. Maka datang berziarah kepada Sayyidina Al-Khawas, maka dia tanya dalam bidang hadis. Maka dijawab satu persatu seperti orang yang baca kitab yang banyak. Ditanya dalam tafsir sangat, akhirnya kagum Imam Syarani kepada Sayyidi Ali Khawas. Ini memang benar-benar alim. Kata Al-Imam Syarani. Dan yang hebat dia tidak membaca, tak menulis. Dalam 1 juta, 2 juta adalah seorang itu. Ini betul-betul ilmu laduni lah. Maka akhirnya Al-Imam Syarani pun minta izin kepada Sayyidi Ali Khawas nak berguru. Izinkan aku jadi murid engkau. Izinkan aku nak guru pada engkau. Boleh, kata Sayyidi Ali Khawas, dengan syarat kau balik nanti kau jualkan semua kitab yang dalam rumah tu. Orang mengaji agama yang paling disayang adalah kitab lah. Kitab tu nyawa dia. Kalau orang mengaji agama, tak sayang kitab, tak ada kitab, buanglah nilai dia kan. Kitab itulah sejarah perjalanan belajar agama ni, kitab itulah. Apa tadi seorang ulama kan. Kitab itulah dia punya cinta dia kan. Mana mungkin. Tapi Sayyidina Khawas kata, kalau nak belajar, seolah macam buang kitab tu. Kitab bukan buang, jual, kata jual. Jangan ada kitab di rumah. Zaman dulu bukan ada handphone macam ni. Zaman ni kalau tak ada kitab pun, dalam ni boleh buka kan. Semua kitab ada. Jadi disebabkan begitu kuat semangat Imam Syarani nak berguru, maka dia pun balik. Dia ambil kitab, dia jual semua. Jual. Ada satu riwayat mengatakan ada satu kitab yang dia sangat sayang. Tak gamak nak jual kitab. Tinggal satu. Tuan guru tak tahu kan. Tinggal satu ni. Sayang sebab kitab tu mungkin dia pernah catat ke apa. Sampai rumah Sayyidina Al-Khawas, dia tiba-tiba kata yang satu tu jual. Kata dia. Yang satu tu pun jual. Jadi habis semua jual. Jumpa Sayyidina Al-Khawas. Dah lah jual. Kemudian tanya duit mana? Duit kitab jual. Kok kita jual kitab, dapat tukar misdi sebuah kot kan? Tak dapat kitab, dapat misdi pun jadilah kan. Mana duit dia kata? Duit kitab. Duit dia minta. Mana kalau tak nak bagi, tak payah belajar. Maka dia bawa duit kitab tadi. Duit kitab ni pergi sedekah semua dia kata. Sedekah semua duit kitab. Dah kitab tak ada, dapat duit pun sedekah. Maka dia ikut kata-kata guru dia dan sedekah semua. Kata Al-Imam Syarani rahimahullah, tidaklah aku menjual kitab aku kecuali semua ilmu dalam kitab tu masuk dalam dada dia. Mana lepas ni tak payah baca kitab dah. Ilmu tafsir tak payah baca. Sebab jujur dengan guru dia kan. Maka diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mulazamahlah Imam Syarani dengan guru dia Sayyidi Ali Khawas. Itu cerita dia. Maka sentiasalah Imam Syarani berguru dengan Sayyidi Ali Khawas. Maka ada satu kitab. Kitab tu belum diterjemah. Pasal belum ada terjemah. Kitab soal jawab Imam Syarani dan guru Sayyidi Ali Khawas. Dalam pelbagai pertanyaan, bab akidah, bab hadis, bab fiqh, bab tafsir, Imam Syarani datang, tanya, guru dia jawab. Kemudian di antara pertanyaan Imam Syarani kepada Sayyidina Al-Khawas, maka dia tanya, wahai tuan guru, dia kata, bukankah hadis Nabi SAW menyebut ad-dunya jifah? Bukankah Nabi menyebut hadis dia, dunia itu bangkai? Jadi soalan dia, tanya guru, betul ke dunia ini hina bangkai? Betul ke dunia ini macam bangkai? Sayyidi Ali Khawas jawab, tidak. Tidak pula. Saya dah faham kan tu. Nabi kata, dunia ini tidak hina. Dunia ini bukan bangkai. Dunia tidak hina. Tidak ada makhluk yang Tuhan jadi hina.
Tak ada hina. Tak hina dunia ni. Yang hina yang bangkai manusia tu. Kata dia. Oh. Yang bangkai itu manusia tu. Manusia yang memuja dunia itu umpama bangkai. Bukan dunia tu. Dunia tu elok dia tonggok situ. Yang kita pergi puja dia pasal apa? Ya. Kata sebagian ahli ilmu, kita yang terhegeh-hegeh kat dunia tu, dunia pun tak mengirau kita dah. Kita yang memuja-muja Ameh tak ada ingat kita dah. Ya. Bahkan makhluk tu semua bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dia ingat kita dah. Nyambut kita siang malam pergi potang dah. Dia tak ada. Ameh tak ada niat menyebut kita pergi potang. Kita yang nyebut dia pergi potang siang malam. Ameh, golong macam tu lagi. Kita nyebut. Dia tak nyebut kita pun. Kita yang nyebut dia. Jadi makhluk-makhluk itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, semua bertasbih. Ameh bertasbih, perak bertasbih. Ibadat cara dia. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Setiap sesuatu yang Tuhan jadikan semua itu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di mana bangkainya, di mana hinanya? Oh betul juga jawapan Sayyidina Khawas. Padahal tak hina pun dunia itu. Yang hina adalah manusia. Manusia yang memuja dunia itu. Manusia yang menjadikan dunia, menyebabkan dia lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia tak suruh pun. Dunia tak suruh pun. Tetapi manusia yang menjadikan dunia itu asbab lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok hadis ini, kalau kita tengok hadis ini lebih mendalam, Allah Subhanahu Wa Taala mencela dunia. Sedangkan yang salah bukan dunia, yang salah kita. Dunia tak bersalah pun. Ameh tak bersalah, perak tak bersalah. Semua tak bersalah. Sebenarnya yang bersalah adalah kita. Kita yang bersalah. Dalam hadis ini dapat faham kepada kita betapa sayangnya Allah Ta'ala kepada kita, sehingga bila kita yang melakukan kesalahan, tetapi Tuhan nisbahkan jahat tu pada benda tu. Yang jahat anak kita, tapi kita sayang nak katakan, ui budak tu jahat betul. Kenapalah dibawa anak saya sama. Sebenarnya anak kita pun nak pergi semua namanya. Tapi bila buat jahat, tak nak kita nisbahkan anak kita, semua ini budak tu lah yang bawa ni. Budak tu lah yang bawa ni. Kan? Mana pernah kita nyebut anak kita yang bawa semua. Tak? Sayang anak kita. Sedangkan sama-sama dia buat jahat. Tapi tak nak kita nak nisbah jahat pada kita nisbah kepada orang kan. Dia tu lah yang ngajak anak saya pergi ni. Ke mana pergi Sama anak kita pun sama ya. Tapi dak sayang tu, kita nisbahkan jahat pada benda lain. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak nisbahkan kejahatan pada kita, tapi dinisbahkan kejahatan pada dunia. Masya-Allah, kita kata betapa sayangnya Allah Taala kepada kita. Maka hakikat yang jahat itu, kata Sayyidi Ali Khawas, bukanlah dunia, bukanlah harta, manusia itu yang jahat. Manusia itu yang dipengaruhi oleh nafsu dia, sehingga dunia itu menyebabkan dia terpedaya daripada taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu maksudnya. Jadi bila kita sebut di sini, dunia itu racun, lagi hebat. Maknanya kalau semata-mata dunia itu racun, semua orang lari. Semua orang lagi, saya lah ambil pula. Semua lagi. Kan? Bermaksud jadi racun sekiranya kita ambil dengan cara yang tak betul. Itu maksud dia. Sebab itu ada hadis menyebut bahawa harta yang paling baik adalah harta yang ada pada orang yang soleh. Kan ada tapisan-tapisan makna dia kan. Harta yang paling baik adalah harta yang berada di tangan orang yang soleh. Jadi maksud semata-mata harta itu bukanlah hina. Semata-mata harta bukanlah racun. Tapi bila disalahgunakan maka jadi racun. Sebab tu hadis menyebut harta yang paling baik berada di tangan orang yang soleh. Jadi bila harta itu ada pada orang yang soleh, maka digunakan untuk bersedekah, digunakan untuk pergi Mekah dan sebagainya. Maka harta itu jadi harta
Harta yang baik. Jadi hartanya jadi racun ni harta yang macam mana? Bila dapat kepada orang yang tidak saleh. Maksud dia. Dapat kepada ahli maksiat. Mana nafsunya tidak baik. Harta itu dapat kepada orang yang nafsu dia tak baik. Maka digunakan harta. Maka dia bertambah rosak dia kan. Bertambah rosak dia. Elok dia berjalan melangkah bahau ya. Tapi bila dia kereta dah Kuala Lumpur dah. Bukan tak boleh pergi Kuala Lumpur. Mana banyak pula maksiat di Kuala Lumpur. Itu contoh kan. Dia bahkan ada tu. Maka kira binasa dia. Contoh dia. Maka harta jadi racun dah pada dia. Merosakkan dia. Apa maksud racun? Racun sesuatu yang membinasakan badan kita. Maksud racun, bila kita makan, rosak, binasa kita, hancur kita. Itu maksud dia. Jadi bila dikatakan dunia itu racun, racun ni sifatnya membinasakan kita. Jadi apakah dunia itu racun semata-mata? Tak pula ada. Ada orang ada rotong, macam-macam dia. Pergi Mekah lah dia, buat masjid lah dia, buat tolong orang lah dia. Jadi tidak semuanya racun. Bermaksud kata-kata ini menggambarkan dunia itu boleh jadi racun, membinasakan. Itu maksud dia. Maka yang pertama kata-kata dunia itu racun yang membunuh. Racun yang membunuh. Paling tidak dunia itu kita kata tak bunuh pembunuh dibunuh. Paling tidak kita kata racun dunia itu membunuh hati kita daripada rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia jadi racun. Dunia itu jadi racun kepada roh kita. Dunia itu jadi racun pada hati kita sebab hilang deria rasa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tak ke racun. Bagi kita rasa biasalah tu gitu. Tapi kalau racun badan, kena badan ni itu jangan robek gitu. Kalau racun kena pada roh kita, kita boleh tergolak lah. Makan tu 3 pinggan boleh ni. Kan? Racun pada roh kita, itu kita tak kisah. Tak domam kita dah. Tapi kalau racun kita pada badan kita, itu manung gitu. Risau gitu. Sedangkan racun yang mengenai roh kita, itu boleh lebih dahsyat daripada racun yang kena kepada tubuh badan kita. Sebab racun kalau kena tubuh badan kita, kalau kita mati disebabkan racun, kita mati syahid. Kalau tak sengaja lah kan. Tak sengaja orang apa naya ke, kita makan ke, mati kita dengan racun, itu salah satu mati syahid. Kan mati syahid ni banyak. Nabi SAW bertanya sahabat, "Man syahid?" "Man asyahid?" Kamu tahu tak siapakah orang syahid? Maka sahabat menjawab, "Syahid itu ya Rasulullah, orang mati di medan perang menegakkan agama." Itu jawapan sahabat. "Man asyahid?" Mana syahid? Di kalangan umat aku siapa yang syahid? Apa maksud syahid? Jadi sahabat kata, "Syahid itu ya Rasulullah, orang yang pergi medan perang menegakkan agama, mati di perang." Jadi Nabi jawab, kalau itulah makna syahid, maka tak ramailah umat aku di akhirat nanti di kalangan bangun di kalangan syahid. Jadi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti akan bangunkan umat Nabi Muhammad ini ramai yang syahid. Dapat pahala syahid. Jadi kalau syahid itu sekadar mati di padang perang, mati di padang perang, Nabi kata kalau begitu tak ramailah umat aku mati syahid. Maka Nabi sebut satu persatu. Ketahuilah orang yang mati terbakar syahid. Orang yang mati tenggelam syahid. Orang yang mati sakit perut syahid. Sakit perut syahid. Orang yang mati sakit dada syahid. Tapi bukan sakit sebabkan merokok. Tak apa dah tu sakit dada syahid. Merokok banyak tu tak berani disebut dah. Kan? Tak berani disebut dah. Letakkan ramai-ramai yang merokok kan. Tapi Nabi sebut mati sakit perut syahid. Sebab itu orang perempuan mati bersalin syahid. Sebab dia salah satu mati disebabkan perut. Nabi sebut dia ta'un, mati ta'un, syahid. Ta'un apa? Itu apa nama? Lupa saya sikit dah. Covid. Baru ke setahun dah lupa dah nama. Sakit Covid tu ta'un, mati syahid. Jadi jangan sodih-sodih pun dah. Berani ustaz. Tak maksud syahid. Tu. Jadi
mati tanah runtuh, mati tenggelam. Nabi kata. Jadi Masya Allah, di akan nanti ramai di kalangan umat ni syahid. Cuma kita etikilan, oi, dan mati batuk pula. Kau mati COVID ni elok. Sebab mati COVID, dia mati syahid. Namanya COVID, tapi dalam istilah Islam, ta'un nama dia. Wabak ta'un kan. Benda yang rebak-rebak tu nama dia ta'un. Jadi, yang pertama, dunia itu racun. Jadi racun ni racun yang lebih berbahaya. Sebab apa berbahaya? Sebab racun dia kena kepada roh kita. Jadi bila racun dia kena kepada roh kita, dia punya binasa dia kekal sampai ke akhirat. Binasa dia sampai ke padang mahsyar. Racun tu bila kena di alam barzah pun kesan dia ada. Sebab tu Imam Ghazali disebut dalam kitab dia, sesungguhnya penyakit dunia ini akan berakhir dengan kematian. Imam Ghazali mengatakan sesungguhnya penyakit jasad akan berakhir dengan kematian. Masya Allah, sebelum mati orang tu semua ada, darah tinggi ada, kencing manis ada, gaut ada, kolesterol ada. Banyak penyakit dia. Jadi bila dia meninggal dunia, apakah dia bawa semua penyakit alam barzah? Datang bidadari bawa air sirap, kencing manis tak dapat dah minum dah, kata dia. Tak ada dah kencing manis dah tuan, dia kata. Dah habis dah. Jadi bila meninggal dunia saja, Imam Ghazali kata, tinggallah penyakit itu habis. Tetapi penyakit hati akan dibawa. Hasad, dongki. Ketika hidup kita hasad pada orang. Mati kita, perasaan hasad kita bawa. Penyakit kita bawa. Sebagai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa kita ni orang pemalih. Beri garang pula. Biar dia terpenuh sikit kan. Pemalih, dogil dan sebagainya. Tak hendak kita membaiki hati kita. Sampai mati kita tak hendak. Berbaik-baiklah. Membising tak nak dia dah. Ni bawa pada masyarakat, bawa lah dia dah. Masya-Allah. Kita biarkan penyakit hati ni, bermaksud bila kita mati, segala apa yang ada pada diri kita bawa. Itu disebut kita bawa amal. Kita bukan sekadar bawa amal, kita mati bawa ilmu. Apa saja ilmu yang ada pada kita bawa. Kita bawa akidah. Akidah kita bawa. Kalau kita Syiah, bawalah akidah Syiah alam barzah. Sebab itu satu benda yang bukan main-main. Kita kata akidah ni bukan main-main. Jadi kita bawa akidah bila mati. Jadi akidah mana yang kita nak bawa? Kita kata, akidah apa yang kita nak bawa? Sebab tu kena belajar akidah. Sebab biar akidah kita sahih. Ulama tak sabut ke? Ulama dah sabut. Kalau bahasa Jampui berbuih dah nyebut dah. Kan? Kita ya tak hendak. Sahihkan akidah kita, sahihkan akidah. Sebab bila kita meninggal, kita bawa segala-gala dia. Segala-gala kita bawa. Amal kita bawa lah. Apa lagi kita bawa? Ilmu kita bawa. Ilmu pun kita bawa. Takat mana ilmu kita ada? Sebab itu Nabi menyebut hadis dia. Hadis itu bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil ilmu daripada manusia dengan mencabutnya daripada dada-dada manusia. Tak. Apabila Allah Ta'ala nak ambil ilmu daripada manusia, dalam hadis menyebut Allah Ta'ala takkan ambil ilmu daripada dada-dada manusia. Tak. Semalam hari ni kita wati, tiba-tiba sagi dah tak ada dah. Allah Ta'ala tak cabut macam tu. Cara Tuhan nak ambil ilmu, Allah Ta'ala tak cabut daripada dada-dada manusia. Tetapi hadis mengatakan Allah Ta'ala ambil ilmu dia biqabdil ulama. Allah Ta'ala bila nak ambil ilmu dia, Allah Ta'ala matikan para-para orang alim. Bermaksud orang berilmu bila mati, dia bawa ilmu di alam barzah. Itu maksudnya. Jadi orang alim
Tak sampai lah nak belajar dengan dia. Contoh lagi kan. Tak ada dah. Sebab Nabi kata, cara Allah Ta'ala nak ambil ilmu dia, dimatikan orang alim. Bahkan hadis tu panjang lagi. Dan bila mati orang alim, maka tinggallah orang jahil. Kata hadis Nabi. Maka orang masuk bermula nak belajar. Sedangkan tak tahu mana betul mana tidak. Maka hadis Nabi mengatakan, maka orang yang memberikan mengajar salah, yang mendengar pun salah. Nabi menyebut itu dalam hadis dia. Bermaksud bila kita meninggal dunia, kita bawa amal kita. Kita bawa ilmu kita. Dan kita bawa hati kita ni. Hati kita ni. Sebab itu disebut, bila orang meninggal dunia, dia akan bawa perasaan kasih dia. Dia sayang ke siapa? Oh, dia ada 5 orang anak. Siapa yang sayang? Oh, yang dia sayang paling bongsu ni, dia paling sayang. Perasaan itu dibawa. Perasaan itu dibawa. Perasaan kasih. Kita ada anak 5 orang. Mana yang paling kita sayang? Perasaan kita bawa. Sebab itu dalam hadis menyebut, ketika mana kita berziarah kubur orang mati itu akan suka kepada orang yang paling dia sayang. Sebab itu kita kena tahu. Siapa yang meninggal dunia yang rapat dengan kita. Kita lah yang lebih aula berziarah. Sekiranya orang tu rapat dengan kita. Dia rapat dengan onyang Contoh dia. Oh ya, anyang memang sayang dia. Dia seorang yang kena cium. Orang ni tak kena cium dia. Contoh. Jadi maksud kalau kita ziarah kubur dia yang paling gembira dengan kedatangan kita. Sebab rapat. Hadis itu menggambarkan bahawa hatta perasaan pun dibawa je ke alam barzah. Kita ada kawan karib. Oi, dulu pemain karib pergi ke mana pun kulit dah meninggal. Tak meninggal dunia lah. Tak. Dalam ramai-ramai orang ziarah, maka kita lah yang paling disuka. Sebab kita karib dengan dia, akrab dengan dia. Jadi masya-Allah, bermaksud bila orang meninggal dunia, amal pun bawa, ilmu pun bawa, hati pun bawa. Jadi jaga-jaga. Jangan kita meninggal dunia, Masya Allah ramai betul yang kita benci. Kan? Sekarang lah kan? Balik kan cuba fikir. Siapa yang kita benci? Orang depan, orang belakang. Banyak tu kan. Kok mati kita malam tu, bawalah kebencian tu. Bawalah kebencian tu. Dalam alam barzah mana boleh kita nak tukar amal, tak boleh. Nak tukar amal mana boleh. Nak beramal, nak berbaik-baik teh dunia kan. Teh dunia. Jadi itu maksud. Jadi bermaksud Ibn Ghazali mengatakan bahawa kalau penyakit kita, hati kita ni sakit, amat berbahaya. Sebab hati ni sakit, dia akan bawa sakit ke alam barzah dan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Bermaksud kita tidak sembuhkan hati kita sebelum kita meninggal dunia. Gitu. Jadi nak baiki ni masuk ke dunia lah kan. Sebab itu dalam zaman Nabi ada seorang sahabat yang Nabi dah khabarkan penghuni syurga. Nabi katakan sebentar lagi akan ada penghuni syurga masuk. Nabi seorang yang boleh klaim syurga. Sayyidina Abu Bakar syurga, Sayyidina Umar syurga. Maka Nabi kata sebentar lagi akan masuk orang ahli syurga. Maka sahabat pun tunggu siapa yang masuk oleh Nabi SAW. Tiba-tiba daripada masjid keluar seorang sahabat, tak salah Huzaifah Al-Yamani, wallahu alam. Huzaifah Al-Yamani, tak salah. Allah Allah. Tapi seorang sahabat Nabi, maka Nabi mengatakan yang aku maksudkan tadi, sahabat yang keluar tadilah. Maka di antara sahabat Nabi yang pergi selidik sahabat yang keluar tadi, iaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pergi ke rumah sahabat yang dimaksudkan Nabi tadi untuk menyelidik apa amal yang dia buat. Sehingga Nabi mengabarkan dia penghuni syurga. Maka dalam kisah Abdullah bin Umar datang ke sahabat Nabi tadi, adab orang Arab dulu, bila tetamu datang, tak payah tanya. Tapi yang kita kenal lah. Adab, memang adab Islam pun. Orang yang kita kenal, adab dia, kita layan dia sebagai tetamu 3 hari 3 malam. Adab jarang kita buat. Tapi adab tu ada. Maknanya, hak tetamu 3 hari 3 malam.
kita siapkan tempat tidur dia, kita siapkan makan minum dia 3 hari 3 malam. Jadi zaman sahabat dah faham dah. Bila ada sahabat yang dia kenal datang, dia tanya banyak-banyak, apa buat kau datang ni? Tak balik pula? Tak payah. Kalau sahabat tu duduk itu, maksud dia datang bertamu lah tu. Hak tuan rumah, muliakan dia 3 hari 3 malam. Tu dalam Islam macam tu sebenarnya. Kita tak buat tu hal lain lah. Jadi Abdullah bin Umar datang, sahabat itu tak tanya. Maka dia faham Abdullah nak datang bertamu. Kata riwayat, Abdullah bagi alasan dia ada masalah sikit dengan ayah. Dia nak ambil apa? Nak bertenangkan hati dia. Tak apa. Maka bertamu dia 3 hari 3 malam di rumah Huzaifah Al-Yamani. Tapi dengan niat nak tengok apa yang dilakukan oleh Huzaifah Al-Yamani. Maka dia tengok malam pertama, qiyam pun tidak. Lepas makan, tidur, tutup lampu. Abdullah Ammar, qiyam. Besok, tak ada puasa pun, makan biasa macam dia. Tak ada amal banyak pun, malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Tak ada amal yang istimewa. Sebaliknya Abdullah Ammar pula yang beramal banyak. Maka sampailah hari ketiga, barulah Abdullah Ammar ceritakan benda yang sebenar. Sebenarnya kedatang ni bukan ada masalah dengan Sayyidina Ammar, dia kata tak ada. Tapi sebab Nabi SAW menceritakan bahawa engkau adalah salah seorang penghuni syurga. Tapi selama 3 malam aku tak nampak apa-apa amalan istimewa yang kau lakukan, dia kata. Apa amal engkau? Kalau begitulah sabda Nabi, dia kata aku tak ada amal. Kecuali pada setiap malam sebelum tidur aku pasti aku maafkan kesalahan orang pada aku. Mana hati dia dah tenang dengan orang. Aku maafkan kesalahan dengan orang dan aku pastikan aku tak ada buat masalah dengan orang. Fikir ada tak orang dia salah? Kalau ada di masalah, dia akan selesaikan, minta maaf dan sebagainya. Dipastikan. Mana hubungan dengan manusia dia jaga. Ada tak dia buat salah dengan orang? Kalau ada, maka dia akan minta maaf, selesaikan manusia. Itu kalau masalah dia dengan orang. Tapi kalau orang bermasalah dengan dia, dia dah maafkan siap-siap. Bermaksud sahabat tadi menjaga hati dia. Hati dia tak ada masalah dengan orang. Semua kesalahan dah dimaafkan. Inilah hati yang baik, kita kata. Inilah hati yang soleh. Tak ada seorang pun yang tergurih ke hati kita. Seorang pun tak ada. Kita maafkan siap-siap. Maaf ni bukan mulut ya. Maaf. Yalah, maaf lah. Bunyi pun lain. Kan? Maaf ni dalam. Dalam. Maaf ni sebut nama orang tu tak ada rasa apa-apa. Tapi kalau sebut nama orang tu merambang tengkuk dengar, tu sudah ada lagi dalam ni kan. Tak maaf tu, tak semudah itu kita maafkan orang. Maafkan orang masa tak ada. Kenapa kita mampu maafkan orang? Sebab kita tidak lagi sibuk dengan makhluk, kita kata. Kita tidak lagi sibuk dengan makhluk. Banyak lagi kerja kita. Banyak lagi masalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah taala banyak masalah dia. Kita belum benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk sibuk dengan makhluk, tak selesai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesaikan masalah kita dengan manusia, mana yang salah maaf sebab kita nak menyibukkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, maka penyakit hati itu berbahaya. Maka di antara perkara yang boleh merosakkan hati adalah dunia. Kalau dunia tu tak rosakkan kita, silalah, tak ada masalah. Masalah dia rosakkan kita. Masya Allah, kalau kita nak huraikan lebih mendalam, maksud ada dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat tu banyak tafsiran daripada ulama. Salah satu tafsiran yang boleh kita ambil istifadah, tak salah, tafsir Ibn Ajibah. Tentang apa? Tentang cerita Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka
Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Ta'ala bertanya, Ya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ayat Quran tu. Saya cari-carilah ayat. Saya tak ingat surah apa. Allah Ta'ala berkata, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apakah di tangan kananmu ada apa, wahai Musa? Musa menjawab, qala hiya asaya. Maka menjawab Musa, hiya asaya, ini tongkat aku. Qala hiya asaya atawakka'u fiha wa ahushu biha ala ghanami. Kata Musa, ini adalah tongkat yang aku gunakan untuk aku berjalan, atawakka'u fiha, tongkat ini aku gunakan untuk berjalan, wa ahushu biha, dan aku gunakan tongkat ini untuk menghalau gembala kambing-kambing aku. Wa ahushu biha ala ghanami. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, ayat itu Allah Ta'ala kata, qala alqiha. Qala alqiha. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada Musa, wahai Musa, campakkan tongkat itu. Asbabun nuzulnya, kita tahu asbabun nuzul, cerita ni kita tahu asbabun nuzul ni. Asbabun nuzul ayat ni Nabi Musa nak bertanding dengan apa ni, tukang sihir Fir'aun kan. Itu asbabun nuzul. Maka Allah Ta'ala qala alqih, wahai Musa, campakkan tongkat tu. Campakkan tongkat. Maka Al-Quran berkata fa iyahya su'ban. Tiba-tiba tongkat tu jadi ular. Tongkat tu jadi ular. Allah Ta'ala kata Musa, wahai Musa, campakkan tongkat. Musa campakkan tongkat tu, tiba-tiba jadi ular. Kemudian ujung ayat tu Tuhan sebut apa? Bila tongkat Nabi Musa jadi ular, kemudian apa Tuhan kata? Di ujung ayat tu Tuhan kata, khuzha wala takhaf. Kemudian ujung ayat tu Tuhan kata, wahai Musa, pergi ambil balik. Weh, dah jadi ular, kita tak sanggup nak jadi dah. Tak sanggup nak ambil dah. Dalam keadaan jadi ular tu, tiba-tiba Tuhan kata, khuzha, pergi ambil. Kemudian Tuhan kata, wala takhaf, jangan takut, ambil. Jadi cerita tu cerita Nabi Musa dengan tukang sihir Fir'aun lah. Ibnu Ajibah, seorang ulama, di antara seorang ulama yang boleh mentafsirkan Quran dengan cara yang lain. Adalah dia punya bahagian dia. Tak semua ulama boleh mentafsirkan Quran dengan tafsir yang lain daripada yang lain. Nama dia tafsir isyari nama dia. Dalam bab tafsir ada tu. Tafsir isyari. Jadi dalam kitab-kitab tafsir ni tak banyak ulama yang boleh mentafsirkan sekira tafsir isyari. Di antara ulama yang boleh mentafsirkan tafsir isyari adalah Ibnu Ajibah. Maka Ibnu Ajibah mentafsirkan tentang Nabi Musa alaihissalam, maka dikaitkan dengan dunia ini umpama ular. Dunia ini umpama ular. Itu tafsir Ibnu Ajibah dalam tafsir dia. Maka kata Ibnu Ajibah, maksud sebalik daripada Nabi Musa alaihissalam, maka itu adalah diumpamakan sebagai dunia ini. Bermaksud, kata Ibnu Ajibah, dunia ini ketika dia memberikan mudarat kepada kita, ada racun dan sebagainya, campakkan. Campakkan. Sebab ular, kata Ibnu Ajibah. Cerita Nabi Musa itu menggambarkan bahawa dunia ini umpama ular dan beracun. Dan ketika dunia ini umpama ular yang boleh mematuk kita, maka kita campakkan. Tinggalkan dunia. Tinggalkan dunia, kata Ibnu Ajibah. Tetapi bila dunia ini, ular bisa tu boleh kita pegang, tidak membinasakan, pergi pegang ular, tangkap balik. Sebab walaupun kita pegang ular tu, maka dia tidak akan membinasakan kita. Kita boleh kita pegang dia. Masya Allah, satu kepahaman yang dalam bagi Ibnu Ajibah rahimahullah. Begitulah diumpamakan dunia ini. Dunia ini secara umumnya boleh membinasakan kita. Tapi ketika mana iman kita kuat,
Kita kan iman kita kuat, Masya Allah di hadapan kita omel, di hadapan kita perak, nasi Arab pun ada. Elok kita subhanallah, 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 subhanallah. Tak terliur kita. Bermaksud ketika itu boleh kita hidup dalam dunia ini. Mana kita boleh boleh kita hidup dalam dunia. Tetapi kalau dunia ketika itu mematuk hati kita, maka tinggalkan dunia ini. Sebab bila kita ada bodoh-bodoh harta yang banyak, sembahyang kita tak khusyuk dah. Sembahyang kita lewat dan sebagainya. Itu yang dimaksud nama dunia itu racun. Racun kepada orang yang lemah iman dia. Sebab itu kata ulama, kenapa? Sebab itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat dia. Dia tahu tak apa Nabi doakan kita? Ayah bona nak kayu lah ketika itu. Cukup-cukup ya. Cukup-cukup dapat gaji, bayar bil air, bayar habis. Dia kata. Jadi kata-kata kita ni nak kaya bona pun tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoakan umat dia rezeki dia cukup-cukup. Nabi berdoakan, ya Allah berilah umat aku rezekinya cukup. Cukup-cukup maksud dia. Bermaksud Nabi tak hendak umat dia jadi kaya raya. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kekayaan kepada kita, la baghaw, maka kita akan melampau-lampau. Maka akan kita jadi tawa, jadi berlampau-lampau. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih kepada kita. Dia tahu kita ni lemah, tak kuat. Sebab tu waktu kita tak banyak, ada sikit dia. Dapat 1/2 juta langsung hilang. Tak terdaya kita orang kan. Maka rota-rota kita agak-agak ya. Tak banyak. Di atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau rota kita banyak, hancur kita. Jadi racun kepada kita. Sebab itu disebut dalam kitab ini. Itu maksud dia. Maksud dia bahawa sesungguhnya dunia itu racun yang membunuh dan zahid itu ubat dia. Mana zuhud itu ubat dia. Jadi zuhud itu ubat dia. Bermaksud zuhud, bermaksud kita tidak mencintai dunia ini secinta-cintanya. Kenapa kita tidak mencintai dunia ini secinta-cintanya? Dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama, sebab keyakinan kita kepada akhirat itu dah bertambah. Keyakinan kita kepada akhirat dah bertambah. Mata zuhud dunia ni. Dulu bila ada duit, kami takut dah. Tentu kan. Kan. Bila kita dah yakin pada akhirat, barulah kita sedekah. Sedekah. Zuhud kita kepada dunia ni. Kita bermaksud ketika itu kita lebih mencintai akhirat. Kita jadi zuhud dekat dunia ni. Sekadarnya sajalah. Mana dunia itu tidak lagi jadi racun dekat kita. Walaupun harta kita banyak, rumah kita banyak, kereta kita besar, tapi kita suka duduk ke masjid macam tu. Bermaksud harta itu tidak menjadi racun kepada kita. Kenapa? Sebab kita dah zahid. Kita tidak lagi memandang dunia itu. Yang kita pandang adalah akhirat ketika itu. Maka dunia tidak menjadi racun kepada kita. Bila kita sembahyang, Allahu Akbar, tak ada dah ingat rumah, kereta, harta, tak ada lah. Walaupun harta dia banyak. Walaupun harta dia banyak. Kalau dunia itu semata-mata hina, semata-mata haram, takkan mungkin Allah Subhanahu Wa Taala berikan Nabi Sulaiman harta sebanyak-banyaknya. Kalau semata-mata harta itu tercela, hina, mana mungkin Allah Ta'ala berikan kepada Nabi-Nya. Bukankah Rasul ni manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Mana mungkin Allah Ta'ala berikan satu kehinaan. Jadi kenapa harta yang ada pada Nabi Sulaiman alaihissalam tidak hina? Ataupun dengan mana yang lain, kenapa harta yang ada pada Nabi Sulaiman alaihissalam tidak jadi racun? Sedangkan kita baca sekarang ni, harta itu racun, dunia itu racun. Tidakkah Nabi Sulaiman itu seperti orang yang mendapat dunia segala-galanya? Dunia ni milik dia. Nabi Sulaiman alaihissalam seorang Nabi, seorang Rasul yang kaya raya, berdakwah kepada umat yang miskin. Kan pelik. Nabi kita, Nabi yang miskin,
berdakwah kepada umat yang berbagai latar belakang. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi yang kaya raya, istana dia cukup besar. Tak ada orang yang kaya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Berdakwah kepada rakyat dia yang biasa-biasa saja. Jadi bila rakyat dia, umat dia datang kepada istana Nabi Sulaiman alaihissalam, melopong semua tengok. Oh, tidak dengar dia apa Nabi Sulaiman sebut. Cerita ibadat, cerita zikir, cerita tasbih tak masuk dalam telinga dia. Yang dia tengok istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka yang dia terpersona dengan harta Nabi Sulaiman alaihissalam. Sedangkan Nabi Sulaiman tidak ingat pun pada harta dia. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, bagi aku, kata Nabi Sulaiman alaihissalam, bagi aku, walaupun kau nampak harta aku banyak, walaupun kau nampak istana aku besar dan sebagainya, tak ada orang yang paling kaya berbanding Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balqis pun kalah dengan kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maksudnya ada dua kerajaan kan. Kerajaan Nabi Sulaiman, kerajaan Ratu Balqis kan. Nabi Sulaiman lagi hebat kerajaan, lagi kaya lah. Jadi bila Nabi Sulaiman tengok rakyat dia, umat dia terpersona dengan harta-harta yang dia miliki, Nabi Sulaiman mengatakan, bagi aku, ketika mana aku duduk di atas jadah dan aku memegang tasbih dan aku menyebut subhanallah, 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 bagi aku ini lebih mulia daripada seluruh kerajaan aku. Nabi Sulaiman. Inilah orang zuhud, makna zuhud. Bermaksud walaupun Allah Ta'ala berikan kita nikmat dunia yang banyak, tapi nikmat yang paling agung kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat yang paling besar. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, ketika aku menyebut subhanallah, 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 ini lebih besar daripada seluruh kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bermaksud dia seorang yang zahid, seorang yang zuhud. Dia tidak memandang besar. Yang dipandang besar adalah amal. Sebab itu Nabi SAW menyebut bahawa kita, kebanyakan manusia ini tidur semua. Tidur, berkhayal. Sabda Nabi SAW menyebut an-nasu niyam. An-nasu niyam, manusia ini tidur. Wa iza matu intabahu. Bila dia mati baru dia jaga. Macam mana pula dah mati baru jaga? An-nasu niyam. Nabi kata manusia ni tidur. Tidur. Dia tak tidur dah. Tidur malam pun setengah jam ya. Tak tidur. Wa iza matu intabahu. Bila dia mati baru dia jaga. Wah, apa maksud dia? Bermaksud bila kita mati baru kita tahu hakikat dunia ni macam mana. Bila kita hidup ni, kita tak tahu hakikat dunia ni apa. Sebab itu kita sebut dahulu, bila orang ziarah kepada kubur sebelah tu, orang kubur tu akan bercakap kepada yang ziarah, wahai anak kami yang ziarah, wahai sahabat kami yang ziarah kami, kata orang kubur tu. Kamu yang ziarah kami, kamu di atas dunia, kamu mampu beramal lagi, kata dia. Kita ziarah hari Raya, kita ziarah hari Jumaat, orang kubur tu dia bercakap, kamu yang, wahai orang ziarah kami, kamu tu masih hidup di dunia, kamu masih mampu beramal, tapi kamu tak tahu nilai amal, kata dia. Kamu tak tahu nilai amal, tapi kamu masih mampu beramal. Sedangkan kami, kata orang yang sebelah ni, sedangkan kami yang ada dalam barzakh, kami dah tak mampu beramal, tapi kami dah tahu nilai amal. Kami dah tahu nilai amal, kata orang kubur tadi. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kami keluar sekejap. Nabi mana dah? Nabi makan nasi Arab? Sekiranya Allah Ta'ala izinkan kami keluar sekejap, kami nak sebut subhanallah, 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 itu lebih kami cintai dunia keseluruhannya. Bermaksud dia dah faham makna sebenar dunia ini. Kita tak faham, sebab tu kita tidur. Bermaksud kita tidak sebenar-benar zuhud hidup di dunia, sebab kita rasa ada yang lebih besar daripada ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ada yang lebih besar daripada akhirat. Begitu juga orang yang lebih zuhud daripada itu, iaitu mencintai Allah melebihi segala-galanya. Mana orang yang mencintai Allah melebihi segala-gala dia, inilah orang yang paling zuhud. Walaupun dia kaya, walaupun dia duit dia banyak, orang pandang sekali, dia ni dunia betul-betul ni. Orang tak tahu, macam Nabi Sulaiman alaihissalam, orang tuduh dia ahli dunia. Tetapi tak.
Maka orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-gala, maka dia orang yang zuhud. Ataupun orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya, maka dunia yang ada padanya tidak menjadi racun. Walaupun dia ada dunia, ada duit, dunia itu tidak jadi racun kepada dia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, rijal. Dalam Al-Quran ada satu kalimah rijal. Rijal ni lelaki. Lelaki yang hebat, pahlawan. Rijal. Allah Subhanahu wa taala ada seorang nama dia Rijal. Rijal. Siapa Rijal? Rijal Allah. Mana Rijal ni? Rijal Allah. Siapa Rijal? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Di sana ada rijal. Siapa dia? La tulhihim, tidak melalaikan mereka. Tijaratun, perniagaan, wala bay'un, jual beli daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kuat hatinya. Di sana ada lelaki, di sana ada pahlawan, yang mana mereka itu la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Tidak melalaikan mereka perniagaan mereka, jual beli daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud yang dicintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud tidak terkesan dunia terhadap diri mereka. Maka ketika itu dunia tidak jadi racun pada mereka. Mereka boleh memiliki dunia. Sebab itu ulama tasawuf menyebut letakkan dunia di dalam tangan kamu, dia kata. Jangan letakkan dunia di dalam hati kamu. Selama mana kamu letakkan dunia dalam tangan kamu, peganglah sebanyak mana yang kamu nak. Itu maksud dia. Tidak menjadi kesan kepada hati dia, sebab hati dia hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, dunia itu racun, membunuh, dan zahid itu adalah ubatnya. Macam mana kita nak jadikan dunia ini tawar, kan? Tak jadi racun dia. Tak ada cara lain kecuali menjadi zuhud, bermaksud kita mencintai akhirat, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu